Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qala Allah Ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Kepada yang mulia segala penonton muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayah dan hifazah daripada Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di akhir Ramadan. Hari 25 Ramadan Hijrah 1441 pada tahun ini. Alhamdulillah, dengan nama Jamiah Ulama Fatani Darussalam, pada tahun ini kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk buat majlis siaran langsung, berjumpa dengan ummah, berjumpa dengan saudara muslimin dan muslimah, di antara ulama-ulama dengan ulama-ulama kita, yang mana pada petang ini kita dapat kehormatan daripada Bapa Haji Ismail bin Omar, yang mana beliau selaku naib yang dipertua Jamiah Ulama Fatani Darussalam, dan juga Badan Persungkuan Pilihan Rasa Menteri untuk mari jumpa nasihat, buat majlis nasihat dan buat majlis soal jawab tentang hukum ahkam agama dengan penonton-penonton sekalian. Saudara yang dihormati sekalian, Jamiah Ulama Fatani Darussalam ini kemungkinan dekat kita setengah orang kenal dah, dan kemungkinan setengah dekat pun belum mengetahui cara mendalami lagi. Sebenarnya jamiah kita ni telah bertumbuh lebih kurang dekat 30 tahun, dan alhamdulillah buat masa sekarang kita telah ada tanah tempat maqar jamiah tersendiri, iaitu di Kampung Parit atau Tambang Barahong, yang mana pihak ulama-ulama kita telah membeli bekas tanah, yang mana katanya di situlah tempat lahirnya Syekh Daud rahimahullah taala, ulama besar kita. Dan alhamdulillah sekarang di situ kita pihak ulama-ulama Fatani telah menubuh sebuah masjid yang besar semenjak daripada bulan Kempar tahun lepas. Alhamdulillah, pembinaan masjid berterusan daripada hari itu sampai ke hari ini, yang mana alhamdulillah belanja yang telah habis dah tu dekat 13 juta. Yang maka hari ini kita ingin memberi berita ini sapa kepada kakak kita di Bumi Fatani di Nusantara kita yang ingin beri saham bersama dalam membina masjid ini. Kita akan beri nama baci masjid ini kepada kakak dalam komen di bawah itu. Saudara yang dihormati sekalian, pada petang ini Bapa Haji Ismail atau bapaknya kita akan buat majlis dengan adik kakak dengan dua sisi. Sisi pertama, Bapa akan memberi tazkirah, memberi nasihat pada adik kakak kita lebih kurang 25 minit, dan selepas itu Bapa akan beri jawapan tentang soalan-soalan yang ibu bapa kirim, yang mana boleh kirim masa sekarang melalui komen di bawah ini. Kalau siapa ada soalan nak tanya, kita akan ada badai untuk sedia atau kumpulkan soalan-soalan itu, dan kita akan tanya pada bapa. Jadi alhamdulillah dua sisi ini akan berjalan terus hingga sampai pukul ni pada
petang ni. Alhamdulillah majlis kita ni ibu bapa akan berlangsung semenjak ambil daripada hari ini hari Isnin 25 Ramadan dan hingga sampai pada hari Khamis 28 Ramadan. 4 hari turut-turut. Boleh kita ambil peluang yang baik pada tiap-tiap petang ni mutabaah dalam program kita ini. Alhamdulillah, insya-Allah saya rasa sudah sampai masa untuk kita menjemput baba ni untuk memberi tazkirah nasihat kepada adik kakak kita muslim dan muslimat kita. Insya-Allah falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. الذي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas beberapa limpah kurnia, beberapa nikmat kurniaan yang sangat banyak sehingga tak kuasa kita dapat menghitungkan satu persatu. Dan juga di samping banyak itu mahal nilaiannya sehingga tak dapat kita menilaikan. Walaupun demikian, senantiasa dan mesti kita kena ingat nikmat yang terbesar sekali yang Allah Ta'ala kurnia ke atas kita, tak lain tak bukan ialah iman dan Islam. Wahuma min a'zamin ni'am, dan kedua-dua itulah sebesar-besar segala nikmat. Dengan dialah dapat kita selamat, aman, damai dunia dan akhirat. Jadi di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini di dalam keadaan sihat wal afiat, walaupun di masa dalam keadaan kecemasan dengan penyakit ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara seluruh, tapi alhamdulillah kita ni masih selamat. Oleh itu banyakkanlah kita syukur, kita terima kasih di atas nikmat yang ia memberi kepada kita itu selamat. Di samping juga ia diajarkan kepada kita supaya kita dimintakan selamat. Di antara doa yang Allah Ta'ala kasih ialah kita mintakan selamat. Allahumma inni as'aluka salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal man innaka ala kulli syai'in qadir. Itu sebagai mengingat bagi kita senantiasa. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita mengucap syukur ini sebagai majlis kali pertama, dan semoga-moga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan berterusan dalam masa 4 hari daripada hari ini hingga seterus insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dan munasabah dengan kita sekarang berada
di pertengahan 10 yang akhir. Kalau telah lalu kita dah sebut bahawa di bulan Ramadan ini Allah membagikan 10 yang pertama dikatakan rahmat, nasbah bagi orang yang tidak ada salah, orang yang suci, bersih dan hati selalu mahabbah, kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka dari awal Ramadan lagi mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita orang yang sederhana ini pun kita dapat rahmat secara umum. Rahmat arti kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada itu kita berlalu pula di 10 yang tengah. Maka di 10 yang tengah itu dikatakan awsaduhu maghfirah, ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 10 yang tengah sudah kita lalu. Semoga-moga kesalahan kita, dosa-dosa yang kita telah lalui secara kita sedar ataupun tidak, semoga kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillah Allah masih lagi memeliharakan umur kita, memanjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk pula di 10 yang akhir. Maka dalam 10 yang akhir ni pula janji dari Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 yang akhir ini akhiruhu ialah itqum minan nar, dibebaskan daripada neraka. Nasbah dengan orang sudah ada, orang yang ada terlekat kis buku kesalahan sekiranya mengikut janji ialah daripada janji seksa. Maka kita dapat 10 yang akhir ini, semoga Allah membebaskan. Sebagaimana warid pada hadis yang sangat banyak bercakap tentang kebebasan daripada api neraka. Alhamdulillah, juga di tengah dia 10 yang akhir ini juga ada suatu keistimewaan yang kita sangat-sangat maklum. Satu malam yang dikatakan malam yang mulia, Lailatul Qadr, malam yang mulia. Dan pada malam itu malam yang berganda-ganda. Amalan kita kalau membetuli pada malam itu sehingga Allah gandakan, menepati umur kita semalaman kita amal, menepati 84 tahun beberapa bulan semalam. Ini sesuai dan munasabah dengan kita umat di akhir zaman. Kerana kita umat di akhir zaman ini nisbah dengan umat-umat dulu, umurnya pendek, lagi pula tubuhan pun kecil. Tapi walaupun sebegitu, umur dari segi nafas yang kita bernafas di dunia, kita bangkit di akhir zaman, pendek usianya, tetapi dengan rahmat nikmat daripada Allah Ta'ala bagi kepada kita ganda amal. Dalam bulan puasa dalam berganda luar biasa, tak seperti bulan-bulan lain. Ada pula keistimewaannya, iaitu malam Lailatul Qadar, yang kita selalu mendengar daripada ustaz-ustaz, guru-guru, pengajar-pengajar kita selalu mengingat dalam masalah ini. Oleh itu kita masih umur yang ada lagi, sihat lagi, kita rebutlah sekadar mampu kita untuk kita dapatkan. Jadi hikmah Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita pada malam yang tertentu supaya kita tidak tipu hanya pada malam itu saja. Oleh kerana kita tak tahu itulah kita bersungguh-sungguhlah. Dan hadiah tu menekat dia lagi. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalau aku dapat tahu bahawa malam itu malam Lailatul Qadar, maka apa aku nak kata, aku nak baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sedikit saja, mengatalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek saja, tapi isi kandungan itu meliputi.
Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, engkau yang bersifat memaaf. Nama engkau afu, yang memaaf. Lagi tuhibbul afwa, engkau suka kasih akan memaaf. Oleh itu fa'fu anni, maka maafkanlah daripada aku. Jadi apa kelebihannya bila Allah Ta'ala maaf? Habislah. Waktu jadi kita dah, sebab semua kita dah minta maaf, maaflah. Ada salah sikit sebab maaflah. Dengan ibu bapa kita minta maaf, dengan guru kita minta maaf, dengan kawan-kawan kita minta maaf, dan seumumnya kita minta maaf. Apalagi kita nyata kita ada salah, selalu kita minta maaf. Kemudian bila Allah maaf, bagi bila Allah Ta'ala maaf, tidak ada bila bersalah. Sebab itulah kata ahli sufi, tidak ada dosa yang besar di dalam kemaafan Allah. Dan tidak dikatakan dosa itu kecil jika kemarahan Allah. Kecil, dosa kecil je, halus je. Tapi kalau Allah marah, lebih pada dosa besar lagi. Sebab tu ada warid yang bermaksud, sekiranya kalau aku tidak bimbang bahawa umat Islam ini jatuh di dalam dosa ujub yang paling besar, nescaya Allah tidak buka pintu peluang bagi jatuh dalam kesalahan. Itulah rupa yang kita dah jatuh dalam rupa salah, rupa silap. Itu supaya apa? Supaya nak mengelak kita daripada penyakit ujub. Sebab tu ada warid satu hadis, lau lam tuznibu la khasyitu alaikum an la khasyitu alaikum ma huwa akbar min. Sekiranya kalau kamu tak pernah berlaku dosa, kalau sekiranya kamu tak pernah jatuh dalam kesalahan, aku bimbang ke atas kamu dosa yang paling besar lagi pada itu. Apa dia? Iaitu al-ujb. Al-ujb, ujub, perasa. Inilah. Jadi nak ayat kata dosa perasa ni lebih besar. Kerana perasa ni Allah. Kita orang ada ilmu, perasa dengan ilmu. Orang ada kekayaan harta, perasa dengan kekayaan harta. Orang ada jawatan tinggi, perasa dengan jawatan tinggi. Maka segala amal kebajikan bila ada perasa, maka selain pada dosa juga menghabiskan segala balasannya. Sebab itulah mana katanya, kalau sekiranya tak takut kita tu jatuh dalam perasa, nescaya Allah Ta'ala tak buka pintu untuk kita jatuh dalam kesalahan. Jadi mana kata rupa jatuh kesalahan sebab bagi kita naik kepada ketinggian. Oleh itulah tidak ada kesalahan yang besar bila di dalam kemaafan Allah, dan juga tidak ada dosa yang kecil kalau dalam kemarahan Allah. Sebab itulah kita selalu minta Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kemurkaanmu. Kita takut dia marah. Ada dia marah kat habislah. Itulah sebab itulah orang nabi-nabi walaupun dia tu maksum, di samping dia tu nak mengajar kita umat, lagi pula tawadhu' daripada dia, dan dia nak hadman lin nafs, dia nak menghancurkan nafsu dia. Tengok Nabi kita banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit, menetap olehmu, qalbi, hati aku, ala dinik, atas agamamu. Sehingga setengah-setengah sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa ke engkau banyak berkata dengan itu perkataan sedangkan engkau maksum? Dia kata, ya, kerana kita semua ni hati kita itu adalah di dalam rentah Allah. Hingga ibarat dalam hadis mutasyabihah dia panggil
hati, jantung hati kita ni di antara jari-jari Tuhan. Maksudnya di dalam genggaman Allah. Bila berada dalam genggaman dia, dia nak menetapkan, dia menetap. Dia nak mengubah, dia ubah. Sebab dalam genggaman dia. Supaya apa saja barang dalam genggaman kita. Ni macam ni barang dalam genggaman kita ni, zuhir genggaman ni. Kita genggam. Maka dalam genggaman kita, nak letak di sini ke, nak letak di mana, nak lepas ke, hak tu ikut sebab dalam genggaman. Begitulah jantung hati kita anak Adam dalam genggaman Allah. Jika ia kena membetul, dia membetulkan. In aqamahu fa aqamah, wa in azaghahu fa azagh. Jika dia nak menyimpankan, nak membelakkan hati, nak cara membelak. Sebab itulah kita senantiasa selaku hamba berdoa dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan kita nak tambah sedikit baik, wa ala ta'atik. Dia panggil iktibas. Nah, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, kejap menetapkanlah hati aku atas agamamu dan atas taatku kepadamu. Itulah di antaranya. Maka untuk sekadar ni sebagai laluan, sementara ini kita pergi kepada beberapa soal-soalan, pertanyaan sekiranya kalau ada. Dengan sekadar itu saja untuk laluan muqaddimah kita. Selepas teruskan kepada soalan. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, kita dapat dengar nasihat daripada Bapa bagaimana pentingnya kita duk sentiasa kita akan rasa iftiqar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni adalah hambanya, makhluknya yang sangat lemah, yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kepada ibu bapa, pendengar, penonton sekalian, kalau di sana ada soalan, berapa nak tanya, lekat dalam hati, boleh kita tanya melalui komen di bawah tu, yang kita dalam Facebook kita tu. Dan di sini ada soalan yang daripada saudara kita tanya, masalah zakat fitrah yang dikeluar oleh yang memberi zakat itu kepada Tok Ime, kepada amil dengan cara beras, adakah sah atau tidak? Bagi seorang yang wajib atasnya keluarkan zakat, yakni zakat fitrah, yang dimaksudkan zakat fitrah, kemudian ingin tahunya adakah sah beri zakat fitrah kepada amil? Amil, pada imam pada Tok Ime atau amil. Baik. Di sini kita kena bahagi dulu. Semata-mata imam, semata-mata guru, atas nama itu tak ada masuk dalam nama asnaf. Semata-mata nama imam, tok guru. Nah, hanya hak dia sebut segala asnaf, segala bagai orang yang boleh terima zakat itu salah satu daripada 8 bagai. Itu dia panggil asnaf, simf. Nah, bahasa Arab simf, bahasa kita kat satu bagai. Bila 8 bagai, kelima jamak 28 asnaf, 8 bagai. Maka salah satu daripada bagai yang orang boleh terima zakat, umumnya juga zakat fitrah, iaitu di antara fakir yang kita maklum sangat, dan miskin, dan di antaranya apa dia muallaf, dan di antaranya gharim. Lepas tu hak tak ada zaman sekarang, hak tersebut oleh Quran, iaitu wa fir riqab. Riqab ni sahaya mukatab. Maka kita sudah maklum zaman kita ini sahaya dah tidak ada. Maka tak ada tu. Kemudian di antaranya wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja mengenai dengan zakat. Maka amil, orang yang kerja ni ialah orang yang tertentu yang dilatih oleh
Kalau ada raja kat raja, imam, lepas tu di bawah tu qadi, hakim, maka yang itulah latiqah. Orang dalam kampung ini, kamulah yang menguruskan hal-hal zakat. Mudah-mudah kata amil ni orang yang menguruslah dalam urusan zakat. Kalau ambil bahasa kampung betul ke amil, mai daripada amila ya'malu amalan. Kerja tu lah. Orang yang kerja mengenai dengan zakat. Yang dilatih. Masalah dalam satu kampung, Tok Qadi latih 3 orang. Dia tengok kalau kampung tu besar, penduduknya ramai, makna tak cukup, tak ada dengan 3 orang. Maka latih lagi. Siapa 5, 6, hingga siapa 10 ada. Tapi ghalib tempat kita ni dilatih imam, khatib, bilal dan beberapa orang lagi makan sebagainya lah. Maka orang yang kena latih untuk mengurus zakat panggilnya amil. Kebetulan jawatan dia tu imam. Tak ada sabit dengan zakat lah. Dia jadi tu imam, dia jadi tu khatib, dia jadi tu bilal. Apabila siapa musim ni dilatih oleh qadi supaya dia mengurus zakat dalam kampung dia, maka dia tu beri nama amil. Maka semata-mata amil, kita orang nak bagi zakat, beri ke amil bukan arti bersedekah kepada amil. Serah kepada amil supaya amil urus ganti kita. Kerana zakat fitrah baik, zakat harta lain pada fitrah baik, dia boleh 2 cara. Mana boleh 2 cara? Atas kita tuai zakat sendiri, nak tasarruf sendiri, kita nak sedekah sendiri. Kita ada zakat fitrah 4 gatai wajib atas kita. Atas kita sendiri, isteri kita. Kalau isteri 4, 5 gatai. Anak katakanlah. Kemudian hukum syarak boleh kita nak tasarruf, nak boleh retah sendiri. Ini kita pergi sedekah sendiri. Kita pergi sedekah sendiri boleh. Ataupun kita nak wakil. Wakil kepada orang lain, tolong ambil zakat ke, bagi sedekah ke dia tu, bagi ke orang tu dan orang ni. Tu. Lepas tu cara yang keduanya, kita tidak retah sendiri, pergi serah ke amil. Tu amilnya bukan arti kita sedekah ke amil. Tak kalau dia dilatih oleh orang qadi sebagainya untuk urus zakat kampung, kita pun ada zakat 4-5 gata, kita pergi serah ke amil. Amil lah yang retah gati kita. Kita pergi serah kepada amil, amil lah retah. Maka amil lah bagi kepada fakir, berapa orang miskin, berapa orang. Dalam amil tu urus dia kerja sambil amil. Ada orang juru mengutip, ada orang juru bagi, ada orang juru himpun ke fakir miskin ataupun asnah. Tu urusan dia. Sebab tu kadang-kadang tak cukup dengan 3 orang, kena kampung ramai. Tu asalnya amil. Bukan arti kita sedekah pada dia. Kemudian kalaulah si amil itu, katakanlah dia tu fakir, katakan si amil tu dia terima jawatan daripada qadi panggil amil. Kebetulan sifat dia tu orang fakir. Kita sedekah ke dia bukan nama kata beri atas nama amil, sedekah ke dia terus kerana dia orang fakir. Ni sedekah ke Dr. Iman ni, ni sedekah kepada khatib ni sebab dia tu orang fakir. Tu boleh hak milik dia lah tu. Dia letak suku lah tu. Misal tahan ni apa ni? Ni ambo ni ada zakat 4 gatai. Hak segata ni ambo sedekah ke kata khatib betul ni. Dia pak ambil tak suku ni hak dia dia. Hak 3 ni serah ke amil lah. Itu maksudnya. Lepas tu amil dia boleh dalam bagian tu pula. Sebab bila tupuk dia ada tupuk. Ini untuk amil. Lepas dia hak ni bahagian pakir, meski tupuk ni amil. Ni boleh banyak. Seolah-olah bahagian amil tu seolah-olah upah kerja. Jadi mana kita kerja masa seminggu duk kerja zakat dengan kita tinggal kerja buat lain, tak ada bosan. Kerana hak ni ganti kerja kita. Tu ya. Dia boleh makan dengan jalan tu. Banyak kadang-kadang orang kita silap sedekah ke amil. Bukan hak ni, pergi serah ke amil. Bagi hak ni zakat mau 400 ni, serah ke amil kita. Amil lah, ambil tak di situ. Nanti nak bagi nak apa itu. Itulah di antaranya. Kalau nak sambung lagi boleh. Makna dia kena niat
sedekah kepada amir atau niat Ada, bukan dia niat sedekah kat Amir, dia serah. terus? Seolah-olah kata dia tu, seolah-olah kata Amir tu wakil kita, salah kita. Tapi dia tu bukan wakil. Dia berbeza gini. Kalau kita buat 3 masalah, kita buat 3 jari. Nah, kita sendiri, kita ambil beras kita, kita sedekah sendiri. Ataupun kita wakil ikut siapa kita nak wakil? Muhammad, mari kita. Muntullah ambil beras ni wagi kepada si Abdullah. Nama dia tu wakil kita. Hak ni Amir ni hak qadi latik qah dah apa ni 4 orang tak qadi latik. Kita wagi ke Amir tak ada kenapa wagi serah ke dia. Iyalah urus. Tu bezanya. Jawab pennya mana sah. Ya. Tanya tak ada kasar tidak, menjawabnya sah. Jawab dianya kalau kena jawab nak tafsir. Kita nak sedekah kepada Amir atas nama Amir tu tak boleh. Tu kita serah je. Ya. Kita serah ke dia tugas dia. Adapun kalau dia tak ada bersifat dengan fakir ke miskin, maka kita sedekah. Ni hak mau sedekah ke Tok Khatib ni. Ya. Sebab Tok Khatib dia ada dia masalah asnah fakir masalah. Ini mau sedekah ke Tok Khatib, dia pak ambil tak tepi. Hak ni hak untuk umum. Yang ni tak sini. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Soalan yang kedua ni dia campur dua soalan ni. Soalan yang tanya, keluar zakat fitrah dengan beras tu adakah sah atau tidak? Nah, tu Beras pulau. beras tulo. Beras pulau. Beras tulo. Baik. Ya, makan beras pulau. Ada masjid. Ya, baik. Faham. Jadi masalah ni dia kalau bahasa saya dia panggil pradin lain-lain. Ya banyak pradin, kena becek dulu, kena jek pradin dia dulu. Ini mana masalah beberapa perkara. Tapi yang jadi keliru kerana orang kita buat mengelirukan. Itu jadi keliru masyarakat. Nah, begini. Dia masalah satu orang tu kadang-kadang dia pergi tu tak ada bawa beras. Satu masalah. Dia pergi nak beli betul. Maka istilah orang kampung dia cakap kata mari nak sukat terah. Walah tak ada kena sukat, orang sukat dah. Istilah orang kampung panggil. Ada dia kata mari nak beli terah. Ada juga kata bahasa kecek pai kampung kita kena okeylah kecek lagu tu, tapi kita kena hurai apa maksud kata mari nak sukat terah. Kita kena kata maksud tu mari nak sukat terah ni yakni dia mari nak beli beras. Tu maknanya gitu. Ada pula yang kata mari nak beli terah. Nah. Semua tu maknanya mari nak beli beras. Dia tak ada beras. Dia mari. Lalu tu nak beli berapa kata? Katakanlah 2 ke 3 sebagainya. Maka kalaulah kita orang hak yang nak jual beras ni ada beras beberapa gatal aku tu suka siap-siap dah. Beberapa gatal. Dia nak 3 gatal. Kita jual selalu 3 gatal sekaligus. Nah, aku jual lah beras kemung 3 gatal dengan harga sikit-sikit sebut. Ya apa mau belilah. Serah pergi ke dia 3 gatal. Tu masalah jual beli. Bukan masalah terah lagi. Masalah jual beli. Tu bab lain, bab jual beli, babul bai'. Sudah beli, dia niatlah. Ini betul hak dia, ini betul hak isteri dia dan anak dia sebagainya. Sudah, dia sedekah. Ini rupa 3 kata selalu, hak ni tak ada masalah. Hak yang jadi masalahnya, dia mari nak beli 3 kata, tapi beras dalam sukat kita ada segata. Maka nak jual 3 kata lah tak ada lah, ada segata ya. Itu kali terjadi. Ni masalah. Masa ni kita buat rupa 3 kata lalu, sebab kita cadai banyak selalu. Orang nak 5 kata, jual 5 kata selalu. Nah, ni masalah orang nak 5 kata, tapi beras dalam sukat kita ada segata je. Kita jual dulu segata. Aku jual beras kemu segata dengan harga sekian 70 dan sebagainya. Dia pun mau belilah. Serah beras. Ikbab dia panggil. Ikbab, dia pun qobak ambil. Jadi milik dia. Kalau nak ambil oklet pun ikut dia dah lah. Jadi milik dia. Sudah dia pun niat inilah terah aku hak wajib dalam sekala. Ya. Sedekah. Kita terima. Terima ni jadi milik kita. Dia sedekah, kita terima. Jadi milik kita. Dia kata nak beli segata lagi.
Dia nak kata nak beli sekata lagi. Kita jual pula. Bagi kita dah. Bagi kita dah. Kita jual sekata. Dia niat hak isteri dia. Dia sedekah. Kita milik. Jadi milik kita. Bermilik kita, dia tak nak sekata lagi. Kita jual juga. Jadi hak kita duk jual. Jadi kalau cakap dari segi sah, ialah sah. Kerana rukun jual beli dah cukup. Baik mushtari ada. Orang jual, ada orang beli. Mabi' iaitu berah. Dan saman, duit pamannya. Lepas tu, atas kaum pertama, ada ijab kubur. Aku jual lah berah ini sikit-sikit. Cukup rukun. Sah. Cumanya orang panggil, kalau dia nak buat jual beli, hak penama hak kita jual ke demo dah, beli maklik, itu makruh. Kalau kita sedekah ke demo, beli maklik, itu makruh. Itu bukan bak sah, tak sah. Jadi peterah sah. Sebab tu lebih elok. Lebih elok kita cedai banyak berah. Sabit lah ni, duk ukar-ukar masalah tu, dia macam ada banyak dah lah. Macam di masjid besar-besar ni, dia macam ada berguni-guni berah. Cara berguni-guni, pas orang kerja, sebab dia kena pakai tenaga ramai. Orang ni orang jual suka berah. Nak jual beli dengan dia ni, kita latih lah. Letak bahagian masing-masing. Ni orang jual beli duduk situ. Ni orang jual suka berah. Maka dia main nak beli berah. Dia beli situ. Ni suka siap-siap. Beli dengan dia ni, pergi sedekah situ. Bersedekah situ, letak stupuk situ. Mari orang nak beli pula, beli hak ni. Malaikat orang lain mari tak apa. Dua orang mari. Dia beli berah dengan kita. Kita jual, kita terkholik. Kita jual berah pada si kholik. Kholik pun ambil. Sudah dia niat terus dia sedekah kita. Si Abdullah pula nak beli berah segata, kita jual ke orang lain. Tak ada apalah tu. Hak yang masalahnya jual beli ke orang tulah. Dia panggil orang tulah tu. Tapi bukan makna kata terus hak tulah. Sahabat tadi. Bila kita aku jual berah ini kemu segata dengan harga 70 kop. Tu ijab dia. Kalau nak aku belilah. Kita ikbal hola berah. Dia pun pegang tarik. Milik dia dah lah. Bila milik dia ikut dia nak buat apa pun. Tapi dah dia azam mari nak beli terah, maka dia niat terah dia sedekah kita. Bila sedekah dia ikbal, kita terima. Pindah jadi milik kita. Bila milik kita, kita nak jual ke siapa boleh. Dia nak beli pula. Dia nak beli lagi. Kalau panggil nak beli surga lagi. Kita jual. Ada apa? Sah. Ni baru faham soalan pertama. Pertama nak sini. Dia nak betul kata pe email tu dia diambil. Lepas tu dia jual berah pula. Boleh kita. Nanti dia dah tu. Dia panggil jual berah tulah tu dah tu. Dia panggil kecap jual berah tulah. Bukan maksud jual berah tulah. Tak ni lah. Yang buah kata amil tak ada hak milik. Jadi masalah ni, masalah amil dia tak ada hak milik, tak boleh jual. Amil. Pasal ni duk kecek ni masalah hak atas bagi seorang bagi kita. Bila amil dia tak boleh jual. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab masalah orang pergi serah ke dia. Bukan hak dia. Dia nak jualnya kena milik. Sebab tu kalau ramai sedekah kita tadi, masalah ramai sedekah kita jadi milik kita. Sebab tu kita boleh jual. Lepas tu jual, dia mau beli jadi milik dia mau niat sedekah. Jadi milik kita. Bila milik kita, orang nak beli pula. Kita jual boleh. Adapun bila kita ni bukan asnah lain daripada fakir miskin, kita bukan. Cuma kita ini dilatih oleh qadi. Kita ni dilatih oleh qadi urus ke hal zakat dalam kampung kita. Anak makmum kita ni dilatih kita tauliah supaya kita jadi amil. Maka ni orang mai beri zakat bukan beri sedekah kita. Serah urusan. Sebab tu kita nak jual tak boleh. Sebab hak orang lain. Hak fakir tuai dia. Tuai beras ni hak fakir miskin banyak, goreng dan sebagainya banyak lagi ni. Sebab dia kena bagi. Lepas kita nak jual. Tu masalah ke dak faham masalah tu. Jual kerana barang bukan milik. Lepas tu dia apabila kena gedah, dia kena cari jalan keluar. Dia ada jalan keluar pula. Dia ada jalan keluar dia. Tu kena itu mulalah jalan keluar tu.
Nak tu kecek luar. Masya-Allah. Deh. Dia bahasa dia dah kita ni nah. Ya apa-apa Banyak. tempat silap Orang kan. syubhah banyak Ya keliru banyak. sebabnya Pak. keliru banyak. Kita faham masalah dulu. Kita faham masalah dulu. Tu dia. Jadi mana dia faham situ dulu. Faham kata kita jadi amil. Orang juru mengurus. Bila kerja mengurus, kita nak makan boleh dapat tu kita orang kerja jawatan apa jadi koli orang apa dah. Ganti. Kita jadi cawan hati. Soalah gitulah bandingkan bahasa siapa soalah menepati cawan hati. Maka kita boleh jual apa sebab demo okey kita tu buku jual beli. Nah, ni okey kita juru pungut. Kita pungut pas kerja kita apa? Hak juru pungut. Hak juru bagi. Lepas ni tak ada bagi ketua dia no fakir lah, miskin lah, gharim lah, banyak lagi tua dia no Ibnu Sabil tua dia kita bukan tua. Kita juru miruh canati tak lah. Apa kita nak jual macam mana? Tu pada asalnya di PPI itu dulu. Alhamdulillah. Ni mari sarut dengan soalan yang berikut pula. Maka di sana ada soalan tanya, tolong jelas masalah zakat beras dengan duit. Apa perbezaan kedua itu? Baik, ini salah satu daripada masalah khilafiyah antara ulama-ulama mazhab. Jadi jumhurul ulama zakat fitrah hanya dia bergantung dengan makan ni. Sebab itulah kita diberikan zakat fitrah tu dipanggil zakat abdan. Sakut dengan makan ni. Makan ni yang mengenyang ghalib tempat kita. Kemudian di samping itu dalam mazhab Hanafi bagi dia sah memberi zakat fitrah dengan qimah. Nilai yang makan ni. Masalah sekarang ni beras berapa istihar mari? Beras untuk jadi peterah tahun ni 90. Tu kalau mana barang tengah lah tu. Ya ada murah lagi pada tu, ada beras mahal lagi pada tu. Mana ambil tengah 60 kop, 60 bat. Maka segata 60 bat. Jadi bagi mazhab Hanafi tak payah keluar segata makan ni. Sama ada beras ke ganu tengok tepat lah. Bagi dia kata 60 kop ni panggil qimah bagi segata beras. Maka ambil inilah. Ini harga bagi segata. Dia tilip tu mana? Dia tilip pada kata hikmah beri peterah ni apa? Iaitu nak menyenangkan pakai miskin. Nak menyukakan hati pakai miskin. Maka kalau beri makan yang banyak, dia tak makan, dia jual juga. Lebih utama sekali pakai harga selalu. Maka kita ambil beras mari, kita ada beras. Pak kita ni buatan mudah beras. Dia tak ada masalah lah beri beras senang. Tapi kalau kita nak beri dengan harga juga, kita taklid mazhab Hanafi. Aku turut mazhab Hanafi yang mengatakan sah mengeluarkan fitrah dengan harga. Beras 60, kita ambil 60 kop. Sekelamin kita 120. Aku menjadikan ini nilaian harga bagi fitrah segala yang wajib atas aku dan atas isteri aku. Beri duit selalu. Tu. Masya-Allah. Itu mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Soalan berikut dia tanya zakat online adakah sah atau tidak? Macam mana rupa taswir dulu? Berkayak rupa zakat Rupa online. lagu mana zakat online? Dia boleh ada dia own duit masuk dalam banci. Orang terima online. Dalam berhak untuk Ya, dimakan. ya. Baik. Ataupun semuka dalam telefon dengan video ya. Maknanya duit tu foto masuk dalam banci cara online. Ya. Lepas tu lafaz tu melalui Ya. Dia pada asalnya dia pergi pada masalah kalau dulu dalam kitab hidup cakap masalah boleh ke tidak harus meminahkan zakat. Ya zakat di situ. Itu pun masalah khilaf juga. Satu kawan kata tak boleh meminahkan zakat. Satu kawan kata harus meminahkan zakat. Maka ilah yang boleh tak harus meminah zakat kerana
mengkecil hati bagi orang asnaf zakat. Jadi kalaulah orang dalam kampung kita ada hak wajib zakat, kita bagi dah, kena belaka dah. Pahak lagi kita beri, tak ada masalah. Jadi kalau dulu pindah zakat dengan cara mana? Dengan cara kita bawa gilah muka zaman dia tak ada alat canggih. Nah, bawa pergi nak pergi ke mana, orang nara nak pergi ke petani, nak pergi ke jalan, bawa pergi sedih gitu ataupun wakil ke bawah ni, wakil ke mu tolong bagi zakat ke dia tu. Boleh. Tapi lah ni tak payah bawa pergi, bahkan bawa gitu jadi ada masalah dah itu kan. Online gitu itulah lebih senang zaman lah ni. Jadi masalah bab ni lah, bab masalah kata pindah zakat. Ya kilah masalah bab pindah zakat. Jadi kalau kita berlaku kata harus memindah zakat, maka harus oleh. Itu dia. Cuma kita royak tali pos supaya kita tahu apa duit apa ni? Ini duit zakat. Aku menego sekian-sekian ni zakat nak bagi kamu. Maka dia tu masalah orang ahli terima zakat. Itu dia. Ni seperti kita sambung selalu. Seperti ni kalau ada orang wajib adanya zakat. Tiba-tiba tak kalau kita nak buat masjid di jamiah ni, ingin nak melalui dengan zakat dia tu, tu kena melalui khusus kepada orang yang menerima zakat. Ni kita nak beri zakat kepada masjid tak boleh. Kita ada zakat, nak beri zakat pada masjid, dia tak ada asnah masjid, beri kepada orang gharib. Misalnya dalam jamiah ini, baba mak dia orang mengurus dalam masalah duit, dia juga berhutang barang. Dia berhutang besi, bayar berhutang dengan besi atau kai 100,000 lekat. Maka boleh orang melalui beri zakat ke baba mak. Bukan beri baba mak tak atas nama kata pakai miskin dah, atas nama gharib. Maka baba mak terima zakat, baba mak dibayar. Lepas makan atas jalan gharib. Lekat hutang. Maka makan jalan lekat hutang dia tak lebih pada hutang. Kalau kita lekat hutang 10,000, kita boleh terima zakat sekadar 10,000. Lepas tu ulama bincang, kalau nyobi lebih macam mana? Kata setengah wajib tawalik. Ini jika tak ada sifat lain. Kalau sifat lain ada, umpama seorang itu fakir pun ada, tapi lekat hutang pun ada. Maka dia lekat hutang 10,000, dia boleh makan zakat 10,000 itu untuk bayar hutang. Lebih pada tu atas nama fakir dia tu. Ya. Dia zakat fitrah ni kalau seeloknya kita bagi dalam ni lah. Saya ni cakap saya ni zakat harta termasuk zakat perniagaan. Kerana zakat fitrah ni masa sempit sangat. Masa dia sempit sangat kerana untuk raya. Maka dalam keadaan begitu pun kalau kita kata kita nak zakat fitrah susah nak olah macam mana ngabrah gitu. Mereka taklif dah atas kau ni. Lepas tu ulama bicara pula kata sekiranya orang kita nak pindah beri tu dia lebih berhajat pada orang ada, maka tu aula. Banyak lagi tafsir lagi. Alhamdulillah kita dengar soalan berkenaan zakat ada 3-4 soalan dah. Kita balik bab lain tak apa? Ya, boleh. Bab fiqh kita ni yang luas sekali. Ya. Mengikuti segala masalah cara hidup kita. Ya. Cuma masalah untuk umat petani kita mengalami hari dua ni masalah jemaat. Jadi soalan yang tanya, jika pihak terimej di kampung tak buat jemaat buka dalam minggu ni, sedangkan pihak cula kita izin mengadakan jemaat itu dengan cukup syarat bagi pihak cula. Jadi masa hak culawi izin tu siapa dah lah izinnya tu. Maka kalau terimej tak buat jemaat lagi tu, adakah masuk dalam uzur lagi meninggal jemaat? Ya. Ya, pada masalahnya asalnya kita di dalam keuzuran. Keuzuran darurah dia panggil dah. Dia panggil bala umum. Bala umum. Kemudian kita sebagai rakyat, kita sebagai orang di bawah pemerintahan ni mestilah kita patuhkan. Kita patuh taat kepada pemimpin kita. Maka kita ada tempat kita ni pemimpin kita dari segi bahagian agama. Kemudian katakan di hari ini sudah sampai masa diizin dah kepada mana-mana ahli kampung, imam khatib billah khususnya yang
mampu dah kita kan. Dengan katnya yang sudah ada kemampuan dalam nak mendirikan jemaah di tempat masing-masing, maka sudah diizinkan. Apa tu? Tengok hati di atas ahli ni lah. Ahli yang bertanggungjawab ni, bagi dia tu adakah cukup syarat dia ataupun belum, ni terserah sini lah pula. Sebabnya izin pun bukan izin mutlak dah. Bukan kata izin muqayyad. Izin dengan kaitnya jika ada 1, 2, 3, 4 syarat-syarat yang dikehendaki itu. Kamu dia balik pada email, dia tengok keadaan tak berapa mampu lagi, lalu tu dia tak buat lagi. Kena tanggung situ, husnul zannnya di situ. Itu pada asalnya begitu. Sebab dia bukan izin mutlak. Kalau izin mutlak tu lain dah lah. Apakah telak kena buat dah. Walau pun masalahnya. Tu taksir lah dia panggil. Jadi sebab terkadang-kadang buka setengah-setengah je buat. Hak ni sebagai buat contoh, hak ni tengok. Kadang-kadang begitu. Hak ni tengok, dia tak nak buat lagi. Sepatu dia tak cukup, sepatu dia tak buat lagi. Begitulah keadaan. Pendeknya keadaan genting begini ni, kalau buat bandingkan kata kita supaya baru mula-mula kebah demam dah. Lepas dia tak sama. Nah, demam tu demam ramah. Lepas tu orang ni hilang sungguh. Boleh mandi dah dia. Kita ni hilang dah. Tapi hilang-hilang pun bermodok kata beringat lama mengelak air. Jadi menyebabkan kita tu dia masuk panas sangat ambil air sak-sak gitu je. Nak mandi terus tak berani. Jadi ala kulli hal tak sama. Pulangnya ke situ. Bukan kata situ boleh buat, kita sini boleh buat, ya ada pula beberapa. Hal ni terhenti di atas perbincangan lah, bermesyuarat lah di antara orang yang berkenaan. Inilah pentingnya kita ada Imam Khatib Bilal dan jawab ahli jawatan tu. JK masjid kalau sana panggil, kita sini makan. Itulah tu. Itulah yang pentingnya. Kita kapun ni ikut je. Tak Imam kata, minggu ni kita akan nak diri lah. Tak ada apa. Kita mesti taat lah. Ya, begitu. Besar sekali situlah. Ya kalau kita nak pergi juga itu ini, apa kita takut nafsu kita ni pula. Nah, ya kada mulut ni pandai lebih ada masalah lagi mulut ni. Ada setengah orang tak yakui yang macam-macam katalah. Pun mulut yang alimul lisan dia banyak. Dia tak ada enam ngajian tu. Alim lidah ni tak ada enam ngajian. Tu. Itulah di antara. Jadi kesimpulannya hubungkan dengan masalah jemaah ni sudah diizin, tapi izin bukan mutlak. Nah, izin secara muqayyad. Bagaimana ahli kampung, ketua kampung tengok sudah mampu dah bagi dia, sila. Nah, kalau dia tengok tak mampu, itu terserahlah kepada pemimpin tempat itu sendiri. Kerana pemimpin tempat pula di bawah majlis agama di bawah cula gitu. Itu. Alhamdulillah, masya-Allah. Soalan zakat rupanya nampak tak habis lagi abang. Ada musim dia. Hari ni hari zakat ya, musim dia. Masya-Allah. Ada soalan daripada pihak tak pakai. Kerana kebetulan kita duduk di pondok ni. Majlis kita buat boleh pondok. Maka soalan tanyanya, adakah tok fakir ni dapat makan zakat? Okey, mana orang yang belajar agama? Ya. Apakah syarat-syarat dapat zakat itu? Jika ya. boleh. Baik, dia pada asalnya dia panggil fakir. Fakir itu fakir ni main daripada Arab fakir itulah. Mufrad daripada fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara. Jamak mufradnya fakir. Kalimah fakir itulah tempat kita di petani kita ni, orang yang duduk belajar di pondok pakai kalimah fakir. Fakir. Tapi jadikan lahjah Melayu tu fakir. Nah, kalau pun mak fakir. Tu istilah kita panggil. Jadi daripada kalimah fakir itulah. Kerana fakir apa? Orang yang tinggal rumah tangga mari fakir, mana berkehendak pada ilmu. Maka bila dalam dia menuntut ilmu ni bermasyhur panggil al-ishtighal bil ilmi syar'i, maka dia panggil kata kerja buat terhalal. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah taala dia kata la wishtaghala, kalau seorang tu bermasyhur bil ilmi ay syar'i,
dengan ilmu syarak. Wal kasbu yamna'uhu. Kalau kita tinggal kerja buat, menghalang daripada dapat ilmu. Sebab dia kita mengaji tak nak kerja. Nak hidup menega tak nak mengaji, tak boleh. Dia kena mana-mana sah. Dia kita menuntut ilmu, kerja buat, dak kebun ke apa. Cuma di celah-celah cuti kita ambil peluang sebagai nak buat cari modal mengaji. Itu tak maksudnya kata kerja. Maksudnya kata faqirun. Maka panggil faqir. Apa lagi orang yang mengaji faqir saat ni ada harapan dapat ilmu. Ada harapan Ada harapan dapat ilmu, dapat boleh alim, dapat dia mengaji cergah. Jadi kalau tak ada bantuan dia, terhalang pengajian dia. Itu faqirun. Apa kita berhajat pada kitab, kita ada kitab banyak. Kalau jual kitab beribu-ribu kitab dah. Ni apa hak berhajat kepada. Masalah faqir, kena dah untuk faqir. Lepas tu ada kadang-kadang orang tua duk sangga. Nah, orang tua duk sangga tu. Orang tua kaya, orang tua sangga. Maka dia sangga juga. Maka dengan dia duk masyhur dengan ilmu ni, boleh, tak ada masalah. Masuk pula campur dengan satu lagi sabilillah. Orang duk masyhur dengan ilmu. Jadi boleh dua sifat atas dia tu. Allah boleh kata tiap-tiap pelajar agama bersama zakat. Pelajar agama yang ni menuntut ilmu agama, maksudnya apabila itlaq ilmu agama ini ilmu syar'i. Sama ada anak kaya atau tu apa yang kata bermasyhur dengan ilmu cara hafal Quran. Cara hafal Quran. Nah, tu dia maksudnya umum sabilillah. Ya, sabilillah ni arti dia umum sangat. Waktu Pak kita panggil orang mengaji pondok tu fakir. Kalau orang mengaji sekolah kita panggil tu fakir dah. Panggil pelajar. Tu dia. Jadi mahasiswa. Betul. Akhir kali ni Tok Bida. Tok Bida berterima zakat ke tak? Di rumah dia ni ada lebih zakat ke Tok Bida? Itulah masalah semata-mata bidan dia tak ada. Asna bidan ni kalau Arab panggil qabilah. Orang yang menyambut asalnya qabil yang menerima bila anak keluar daripada perut dia terus sambut. Dia panggil qabil. Maka tu tak ada dah asnah apa. Maka orang duk Tok Bida tu, kalau Tok Bida tu orang fakir, Tok Bida tu orang miskin, Tok Bida tu ada orang lekat utah tu. Ya pulang situ lah pada salah satu tadi. Salah satu. Atas nama semata-mata Tok Bida tu, kalau tak ada satu daripada 8 tu, tak boleh lah. Atas semata Bida tu. Masya-Allah. Cukup. Alhamdulillah penonton yang dihormati sekalian. Masya-Allah masa berlangsung berkuat sedia dengan tak sedar-sedar kita dapat belajar, dapat dengar, dapat mentafaqquh fi din. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu itulah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din." Siapa yang Allah ingin jadi baik, maka Allah bagi orang ni dia faham agama. Ini semoga satu jaya yang kita berada sama bapa, kita dapat menambah ilmu agama, dapat menambah kefahaman agama supaya kita dapat mengabdikan diri betul dengan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sedia yang kita berlangsung ni, kemungkinan di tengah-tengah tempat suara kita ni siapa di sana tak cerak, maka di hari ni pihak pengajar, pihak faib duk teknik kita ni mohon maaf. InsyaAllah besok atau hari-hari yang akan datang ni kita harap mudah-mudahan dapat membaiki supaya lebih terang, lebih nyata lagi. Dan alhamdulillah Bapak yang dikasihi sekalian, insyaAllah kita bakal berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan-amalan kita yang kita doa amal di siang hari, baca Quran, berzikir, malam, tahajud, qiyam, tarawih. Semoga kita selamat dunia, selamat akhirat, kita tergolongnya daripada mereka yang dijanji oleh Allah yang dapat habuah Malailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum min muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.